Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Rizal Marikan bin Naina Marikan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Abdul Muttalib, Timbalan Menteri KPKT. Yang berbahagia Datuk M. Nur Azman bin Taib, KSU KPKT. Yang berbahagia Town Planner Geospecialist Dr. Syamsaini binti Syamsuddin, Ketua Pengarah Plan Malaysia yang sedang menonton program kita ini melalui maya. Yang berbahagia Datuk Town Planner Muhammad Faizal bin Hamzah, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Plan Malaysia, pegawai-pegawai kanan kerajaan dan pegawai-pegawai kanan kementerian, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, kita semua diberikan kesihatan yang baik untuk bersama-sama menjayakan sambutan 100 tahun profession perancang bandar di Malaysia yang disambut bersekali dengan Hari Perancangan Bandar Sedunia atau HPBS tahun 2021 peringkat kebangsaan pada pagi ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan bin Naina Marikan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan di atas jemputan ini. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, pada 18 Januari lalu, genap usia 100 tahun bagi profession perancang bandar Malaysia. Dan profession perancangan bandar ini amat signifikan kepada negara bagi memastikan pelaksanaan pembangunan negara bersifat inklusif dan strategik. Dalam tempoh 100 tahun, profession ini telah mempunyai akta profesional sendiri, iaitu Akta Perancang Bandar 1995 atau Akta 538, dan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 atau Akta 172 yang telah diterima pakai di semua negeri di Semenanjung Malaysia. Selari dengan jadual ke-9 yang meletakkan perancangan desa dan bandar dalam senarai bersama, maka diwujudkan juga Jabatan Persekutuan Khusus iaitu Jabatan Perancangan Bandar dan Desa atau kini dikenali sebagai Plan Malaysia. Dengan adanya perancangan bandar, pelbagai perancangan inklusif telah dilaksana bagi menjamin tiada golongan yang tertinggal selari dengan matlamat dan konsep keluarga Malaysia. Saya kini mempengerusikan Majlis Perancang Fizikal Negara atau MPFM yang ditubuhkan di bawah Akta 172, iaitu majlis tertinggi yang menentukan hala tuju pembangunan spesial negara. Untuk pertama kalinya, saya telah mempengerusikan mesyuarat MPFN bilangan ke-39 pada 22 Oktober 2021 yang lalu. Dalam mesyuarat itu, rancangan fizikal negara keempat telah dibentang dan diluluskan. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, satu aspek yang penting dalam pembangunan negara adalah soal perancangan. If you fail to plan, you are planning to fail. Demikianlah pentingnya perancangan. Lebih-lebih lagi melibatkan pembangunan fizikal negara. Ia perlu dilaksana secara strategik dan holistik
dari segenap sudut dan melibatkan peranan aktif daripada pelbagai pemegang taruh. Saya merasa sukacita apabila dimaklumkan KPKT melalui Plan Malaysia telah memuktamadkan dokumen Rancangan Fizikal Negara keempat atau RFN keempat. Ia adalah dokumen strategik yang menggariskan dasar pembangunan spatial negara selaras dengan Rancangan Malaysia 5 tahun atau RMK 12. RFN keempat telah dirangka dengan 3 teras pembangunan utama, 11 hala tuju strategik dan 39 tindakan pelaksanaan bagi memastikan Malaysia mampu menjadi sebuah negara makmur dan berdaya tahan dari segi ekonomi, alam sekitar dan keseimbangan sosial demi menjamin kesejahteraan keluarga Malaysia keseluruhannya. Ia juga menterjemahkan komitmen negara di peringkat global seperti New Urban Agenda atau NUA dan Sustainable Development Goals atau SDG serta berperanan menjadi instrumen penyelarasan pembangunan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Oleh sebab itu juga, RFN keempat hendaklah menjadi satu rolling plan strategik dalam merealisasikan aspirasi Malaysia berdaya huni atau Livable Malaysia melalui kesemua teras yang menjadikan keluarga Malaysia sebagai penerima manfaat utama. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, di seluruh dunia, daya huni atau livability menjadi satu instrumen penting dalam menarik pelaburan dan menjadikan persekitaran mesra pelabur. Ini termasuklah soal last mile connectivity, akses kepada internet, akses kepada kemudahan awam dan pelbagai lagi faktor yang diambil kira dengan menjadikan rakyat sebagai teras utama penerima manfaat. Bagi melihat keseluruhan pelaksanaan RFN keempat serta aspek daya huni yang boleh memberi nilai tambah dalam merancangkan ekonomi negara, sekecita saya umumkan bahawa satu indeks daya huni Malaysia atau Malaysia Livability Index akan diperkenalkan oleh KPKT melalui peranan Plan Malaysia. Indeks daya huni Malaysia ini akan menjadi pengukuran berimpak tinggi kepada semua lokaliti, khususnya kepada PBT dalam memastikan perancangan perbandaran khususnya dirangka dengan mengambil kira kesemua kriteria di bawah RFN keempat. Indeks daya huni ini juga akan digunakan sebagai satu instrumen ke arah menilai kemampanan bandar agar matlamat RFN keempat dengan didasari RMK 12 dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Saya yakin pelaksanaan RFN keempat ini akan menerima komitmen semua pihak, khususnya kementerian dan agensi-agensi di peringkat persekutuan mahupun negeri. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, profesion perancang bandar ini saya anggap sebagai the silent hero yang menjadi titik mula ke semua pembangunan fizikal negara yang merangkumi rancangan struktur serta rancangan tempatan secara menyeluruh di semua peringkat kerajaan. 100 tahun bukan perjalanan yang singkat. Ini bermakna profesion perancang bandar sudah melalui evolusi dan transformasi yang cukup panjang dalam membina negara tercinta. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua perancang bandar
sama ada yang bertugas di peringkat persekutuan, negeri, pihak berkuasa tempatan, Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA, NGO, mahupun perunding-perunding swasta, baik yang masih berkhidmat ataupun yang sudah bersara. Sekalung tahniah juga saya ucapkan kepada Plan Malaysia selaku peneraju, pakar rujuk dan penasihat kerajaan dalam perancangan bandar dan desa kerana proaktif melaksanakan pelbagai program untuk meraihkan sambutan 100 tahun profession perancang bandar di Malaysia. Bertepatan tema sambutan pada hari ini iaitu 100 tahun perancang bandar menerajui Malaysia berdaya huni, makmur dan sejahtera. Saya berharap komitmen profession perancang bandar akan terus gemilang bagi mewujudkan pembangunan bandar mampan serta berciri keterangkuman yang dapat memenuhi keperluan keluarga Malaysia. Apa yang penting pada saat ini adalah mencorak perancangan fizikal negara untuk 100 tahun akan datang. Saya letakkan cabaran kepada para perancang bandar untuk melihat kelestarian pembangunan negara beyond these 100 years. Akhir kata, kepada semua perancang bandar di Malaysia, terima kasih atas sumbangan anda sepanjang 100 tahun ini. Usaha kalian amat penting dalam merealisasikan hasrat kerajaan untuk mewujudkan Malaysia berdaya huni, berdaya saing dan makmur. Teruskan komitmen anda, bersama-sama kita memajukan negara yang tercinta ini ke arah kemakmuran dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Sambutan 100 Tahun Profession Bandar di Malaysia sempena sambutan Hari Perancangan Bandar dan Desa Sedunia 2021 peringkat kebangsaan dan juga melancarkan rancangan fizikal negara keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.